Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Shadaqallahul azim. Kita masih membicarakan ayat 38 di dalam suratul An'am. Dan tidak ada seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak pula seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat seperti kamu. Tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam Al-Quran ini, kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka, yakni untuk dihisab dan menerima pembalasan. Kemarin kita dah bicarakan tentang ar-rahmatu bil hayawan, mengasihani binatang, yang telah dibuat contoh oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Hari ini kita sambung balik tajuk yang kemarin juga, iaitu lebih kurang sama, ar-rifqu bil hayawan, belas kasihan dengan binatang. Mungkin besok masih kita bincang tentang binatang lagi, berkaitan dengan ayat ini yang menyebut tentang dabbah dan ta'ir, binatang. Mungkin besok kita akan bincang tentang membunuh binatang yang memudaratkan. Hari ini kita bicara tentang bersifat belas kasihan kepada binatang, rahmah dengan binatang. Secara khususnya nas hadis menyatakan man la yarham la yurham, sesiapa yang tidak mengasihani tidak akan dikasihani. Hadis Bukhari Muslim. Dan hadis yang kedua, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin, tidak dicabut akan belas kasihan itu melainkan daripada orang yang celaka. Hadis Imam Tirmizi. Di antara tanda rahmah ataupun sifat rahmah yang dituntut ialah rahmat kepada binatang, menangkumi beberapa perkara. Dalam masa yang sama ada binatang yang tidak boleh kita rahmati dan kasihani, bahkan dituntut kita bunuh. Mungkin kita akan bicara 1-2 pertemuan lagi untuk kita selesaikan perbincangan berkenaan dengan ayat yang kita bicarakan. Yang pertama, tidak menghalang makanan daripada binatang itu, tidak menyakitinya. Sebagaimana contoh dalam hadis Bukhari Muslim, uzibat imra'atun fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa saqatha iz habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Disiksa akan seorang perempuan disebabkan seekor kucing yang ia kurung. Ia tidak memberi makan kepada kucing itu dan tidak memberi minum ketika dia mengurungnya, dan dia tidak melepaskan dan membiarkan kucing itu cari makan sendiri.
Dikurung kucing, bagi makan pun tak, bagi minum pun tak. Kalau tak mau bagi makan, bagi minum, lepas bagi dia cari sendiri pun tak, kucing itu mati kelaparan dan kehausan. Perempuan tadi sembahyangnya cukup, ibadatnya okey, tapi dia disiksa kerana mendera kucing sampai mati. Dan kita dah baca juga hadis kemarin, hadis Abu Daud, Nabi SAW melalui di sisi seekor unta yang telah kurus belakang dengan perut dekat-dekat, disebabkan terlalu lapar. Maka Nabi SAW bersabda, ittaqullaha fi hadhil bahaim, takutlah kamu kepada Allah pada binatang-binatang ini. Farkabuha salihatan wa kuluha salihatan, tunggangilah dia dalam keadaan baik, dalam keadaan dia baik, dan makanlah dia dalam keadaan dia baik. Itu yang pertama, kita tak kurung sampai dia mati kebuluran. Yang kedua, mempermudahkan memberi makanan dan minuman kepada binatang. Jin juga sifat yang mulia. Nabi SAW beritahu seorang lelaki yang masuk ke dalam telaga lalu mengambil air dan memberi minum kepada seekor anjing yang sedang menjilat tanah kerana terlalu haus. Lalu Allah berterima kasih dan mengampunkan lelaki itu. Fasyakarallahu lahu wa ghafaralah. Lalu apabila sahabat bertanya, apakah dapat pahala bagi minum binatang? Baginda menjawab, fi kulli dhati kabidin ratbah ajrun, atau kama qala, riwayat Imam Bukhari. Pada setiap makhluk yang mempunyai hati yang hidup dapat pahala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidak ada seorang muslim yang menanam satu pokok, menanam satu tanaman seperti pokok yang besar ataupun pokok yang kecil macam pokok rumput, pokok besar macam pokok buah-buahan, pokok betik contoh ya. Lalu memakan daripada tanam-tanaman itu oleh burung atau manusia atau binatang, melainkan orang muslim itu mendapat pahala sedekah. Tukang tanam pokok itu dapat pahala sedekah apabila pokok itu buah dia ke, ataupun daun dia ke, ataupun diri pokok itu dimakan oleh manusia atau binatang. Orang makan kita dapat pahala, burung makan kita dapat pahala, binatang makan kita dapat pahala. Kita tanam pokok betik, kadang orang makan, kadang burung makan. Tanam pokok durian, kadang orang makan buah durian, kadang tupai tebuk. Tanam sayur, kadang orang makan, kadang lembu makan. Mungkin berlaku binatang pergi makan sayur kita, tak ada nak ambil, dia makan dulu. Kambing makan. Kemungkinan itu berlaku sebarang manusia atau binatang biasa, binatang melata atau binatang yang bernama burung yang terbang memakan daripada sesuatu yang kita tanam. Kita yang tanam tu dapat pahala sedekah. Kadang-kadang kita mati dah, pokok yang kita tanam masih hidup, orang duk ambil manfaat daripada pokok itu, kita dapat pahala sedekah. Dan kita dah bicara hari itu, hadis Imam Ibnu Majah menyatakan salah satu manfaat yang berterusan walaupun kita sudah meninggal dunia, satu pokok kurma ataupun satu pokok yang kita tanam. Dalam riwayat yang lain, kana sallallahu alaihi wasallam yusghil ina'a lil hirrah ay yumiluhu hatta tashraba thumma yatawaddau bima fadala ataupun bima fadala minha, rawahu Daraqutni. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW
imalah nak berguna apa? Mencondongkan. Kalau kita kata ni gelas, kona gelas tu nak bagi sengit sikit, nak bagi mudah diminum airnya oleh seekor kucing. Nabi SAW mencondongkan akan bekas minuman kepada seekor kucing agar kucing itu meminumnya. Bila kucing itu habis minum, baginda berwudu dengan air yang berbaki daripada apa yang diminum oleh kucing tadi. Maka berdasarkan hadis itu, air minuman lebihan yang diminum oleh binatang, walaupun binatang itu kita tak boleh makan dia, ia adalah suci dan boleh berwudu. Air minuman kucing. Yang pertama, kesian kepada kucing. Yang kedua, meminum air, berwudu dengan air lebihan minuman kucing. Air itu masih air mutlak suci. Daripada hadis itulah muncul persoalan, dan jawapan dia ada dalam kitab Majmu' Imam Nawawi kalau tak silap. Orang tanya makan ayam liok, burung layang-layang. Burung layang-layang tu kita tak makan dia. Ayam liok dia suci ataupun najis? Ayam liok dia kalau tak bercampur dengan najis dia, tak kena tik burung tu, disucikan elok, maka dibuat jenis minuman. Jadi burung orang tak makan, ayam liok burung orang makan. Boleh ke tak? Ayam liok burung itu suci ataupun najis? Jawapan dia suci. Selama mana dia suci dan dia bukan mutan najis, tak kena najis, maka ia tak dianggap najis. Seperti air lebihan minuman kucing, air liok dia tidak najis. Ada juga hadis yang menggalakkan kita memberi minum kepada anjing. Ada hadis yang menyuruh kita membunuh anjing. Nanti kita akan jumpa hadis tu. Yang mana yang kena bunuh, yang mana yang dibiarkan. Anjing yang tak ada tuan jaga, bila kata kacau kita, yang tu boleh dibunuh. Ada dalam fatwa, nanti kita baca. Fi kulli zati kabidin ratbatin ajrun. Setiap yang memiliki hati yang hidup itu dapat pahala. Jadi hadis ini menyatakan khusus kepada binatang-binatang yang tidak memudaratkan. Kita bagi makan binatang yang tidak memudaratkan. Binatang yang disuruh bunuh, yang itu tak boleh dimakan, seperti khinzir. Khinzir duduk perjahanam, tanah menatang pokok-pokok dalam kebun kita. Mau duduk biar ke dia habis. Kita tanam jagung pun dia kacau, ubi kayu pun dia korek. Maka yang tu lain. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis tadi berbentuk umum tapi dikhususkan kepada al-hayawan al-muhtaram, binatang yang dihormati, yang diberikan kehormatan, dengan arti tidak boleh dibunuh. Binatang yang ghairu muhtaram, yang tidak diberikan kehormatan, yang tidak ada nilai, bahkan kalau jumpa dia sunat bunuh, seperti kalajengking sunat kita bunuh, tikus kita bunuh, cicak kita bunuh. Yang tu dapat pahala pula bunuh. Anjing gila yang memudaratkan orang, al-kalbul aqur, anjing yang buat mudarat, sunat bunuh, dapat pahala pula. Hayawan muhtaram, ghairu muhtaram. Ada sebahagian kitab tulis hayawan ghairu muhtaram ni orang tak sembahyang 5 waktu. Tu dia. Seperti mana tak bernilainya anjing gila yang memudaratkan orang, tak bernilainya kalajengking yang sunat dibunuh, burung yang memudaratkan, burung lang, burung gagak, apa semua disebutkan sebagian kitab. Binatang-binatang yang
Fawasiq yang disebut sebagai binatang fasik seperti tikui. Tikui ni binatang fasik, sunat kita bunuh di mana saja kita jumpa. Jangan duk belah dia. Jangan duk bagi makan nasi ke dia. Sebab dia binatang fasik. Sebagaimana dapat pahala bunuh cicak, dapat pahala bunuh tikui. Karena tikui itu binatang fasik ghairu muhtaram. Yang ghairu muhtaram, yang tidak dihormati, orang tak sembahyang 5 waktu. Pasal dia buat dosa besar hari-hari. Hari-hari buat dosa besar. Dosa ada kecil ada besar. Dosa besar ni diberi amaran dengan neraka kalau tak bertaubat. Barang dalam Quran kata, ditanya kepada penghuni neraka, awat hampa masuk neraka, depa kata kami dulu tak sembahyang. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Neraka yang amat panas, yang membakar, yang menyakitkan. Depa jawab, dulu kami tak sembahyang masa hidup. Ayat ni ringkas tapi memberi amaran yang cukup berat kepada orang yang tak sembahyang 5 waktu. Di mana-mana ada orang tak sembahyang lah ni. Tak ada rasa takut apa. Baca ayat Quran tu pun tak. Kalau baca pun tak faham. Kalau faham pun buat tak reti saja. Padahal sembahyang 2-3 minit. Tu satu ayat dalam satu ayat yang menceritakan hukuman yang menanti orang tak sembahyang di akhirat kelak. Ayat yang kedua yang menakutkan orang tak sembahyang dalam surah apa? Surah Maryam kah? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka mengganti setelah mereka itu sekumpulan pengganti. Selepas generasi dulu mai generasi kemudian, lepas generasi kemudian, lepas mai generasi kemudian, adha'us salah, yang menyia-nyiakan sembahyang. Ada sekumpulan lepas mai generasi awal mati, mai hak kedua. Lepas tu mati hak kedua, mai ketiga, mai kui belakang kui tak sembahyang. Adha'us salah. Jadi peratus orang tak sembahyang ni kui lama kui ramai. Zaman Tok Wan kita dulu ada orang tak sembahyang lah. Zaman pak kita ramai daripada Tok Wan kita. Mai zaman kita ramai daripada zaman pak kita. Orang tak sembahyang. Mai zaman anak kita lebih ramai daripada zaman kita. Zaman cucu kita lebih ramai lagi. Hadis kata apa? Hadis kata ma min asrin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu zaman melainkan selepas itu lebih buruk daripada sebelumnya. Kenapa lebih buruk? Kerana ulama kui mati, orang jahil kui banyak, maka ada yang rosak dengan sebab semayang dia tinggal, ada orang rosak dengan sebab aurat dia tak tutup, ada orang rosak dengan sebab dia terlibat dengan riba, ada orang rosak dengan sebab rasuah, ada orang rosak dengan sebab kata ke orang dalam handphone dia, berkeli dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Manusia kui jauh dengan zaman Rasulullah, jauh dengan zaman sahabat, jauh dengan wahyu, meninggalkan wahyu pula dalam kehidupan dia semakin teruk. Antara tanda masyarakat itu teruk bila mereka tak sembahyang 5 waktu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat. Dan mereka mengikut hawa nafsu mereka, syahwat mereka. Bila tak sembahyang ikut kehendak hawa nafsu. Hawa nafsu nak mohong orang ke, hawa nafsu nak mencuri hak orang ke, hawa nafsu nak buat apa, dia akan ikut. Kerana sembahyang yang merupakan pagar untuk halang dia terjun ke dalam dosa tu tak ada. Bila tak ada pagar, habis. Kita tanam pokok tak buah pagar, kambing main telan habis pokok kita. Terah ada pagar pun dia ragas. Jadi bila sesuatu tu tak ada pagar, kita ada tanah, kita tak mau orang masuk dalam tanah kita tak buat pagar.
Orang lalu dalam tanah kita, orang belah lembu dalam tanah kita. Pasal kita tak ubah pagar. Kita ubah pagar, orang tahu tuan dia tak pergi. Maka tuan dia jaga tanah dia, kepung tanah dia, buah pagar, orang tak boleh kacau. Kalau kacau tuan dia ligan. Ni pagar aku buh dah, lu gagah masuk kacau lagi. Rumah kita pun tak ada pagar, kita tutup pintu. Kalau pintu tak tutup, orang masuk curi. Mana ada orang tidur malam hari, rumah terbuka, pintu buka, tingkap buka. Awak buka, bagi masuk angin. Angin masuk, kawak pun masuk. Jadi tiap-tiap kita, bila kita tidur di malam hari dalam rumah, kita kunci pintu. Kenapa kita kunci pintu? Supaya orang luar tak menceroboh masuk rumah kita. Kalau pintu kita duduk terbuka begitu, kita kereta kita pun duduk tinggal switch lah kereta pergi masuk dalam rumah, orang main curi kereta. Motor kita tak depan rumah, tinggal kunci tu. Siapa sedekah ke orang? Maka motor kita kunci, kita ambil, nak kunci simpan. Kereta kita pun kita kunci pintu, kita ambil anak kunci simpan supaya orang tak menceroboh nak ke dalam kereta kita. Tak pergi kereta kita balik rumah, tak curi kereta kita, tak curi rumah kita. Rumah kita kalau ada pagar, kita buat pagar, kita kunci. Tak ada pagar, kita kunci pintu supaya tidak ada orang yang menceroboh dan mencuri dalam rumah kita. Maka pagar supaya kita tak jadi salah sembahyang 5 waktu. Bila mereka meninggalkan sembahyang, adha'u syahawat, wattaba'u syahawat, mereka akan ikut hawa nafsu mereka. Ayat ni dalam surah Maryam. Maryam surah Taha juzuk 16. Jadi ayat tu cerita tentang beratnya orang tak sembahyang. Jadi kita nak kena susah hati pasal anak cucu kita tak sembahyang. Jangan susah hati anak kita tak pergi sekolah je. Anak aku tak mandi, susah hati. Tu memang kena suruh mandi pun. Anak aku tak pergi sekolah, susah hati. Memang kena suruh pergi sekolah, suruh baca buku pun. Anak aku tak bangkit tidur, orang dia bangkit banyak subuh dah, tak susah hati. Anak kita tak sembahyang, buat takti saja. Hadis kata pak tu dengan mak tu bagi anak jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Orang Yahudi tak sembahyang, orang Nasrani tak sembahyang, orang Majusi tak sembahyang. Anak kita tak sembahyang, perangai serupa Yahudi, dan akan masuk neraka sekali dengan orang Yahudi. Aku tak pernah suruh anak aku jadi Yahudi. Kamu biar dia tak sembahyang tu, kamu biar dia jadi ikut perangai Yahudi. Bukan nanti kempen suruh, bukan nanti kita ajak anak kita, jom kita pakai jadi Yahudi. Tak. Mana ada orang mak pak ajak aku tu, kalau ada teruk. Mak pak tak pernah ajak anak dia jadi Yahudi, tapi bila mak pak biar anak dia ikut perangai Yahudi, hadis kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap baby itu, setiap anak kecil itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maka mak ayah dia lah yang membiarkan dia. Fa abawahu yuhawidanihi, maka mak ayah dia lah yang menyahudikan dia. Au yunassiranihi, atau menjadikan Nasrani, menjadikan Kristian anak tu. Au yumajjisani, atau menjadi Majusi, penyembah api. Anak dia jadi ikut Yahudi, ikut Nasrani, ikut Majusi pasal mak pak. Mak pak kata aku tak pernah habaq ke anak aku, tak pernah ajak dia, jomlah kita jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Kristian, jadi Majusi. Yang aku duk ajak, jom makan nasi, jom pergi sekolah, jom pergi kedai, jom pergi shopping. Itu aku ajak. Aku tak pernah ajak jom ikut Yahudi. Tapi pasal apa? Hadis kata aku ni bagi anak aku jadi Yahudi bila dia biar. Bukan nanti suruh, nanti biar. Tak suruh jadi Yahudi, tapi biar anak dia ikut perangai Yahudi. Apa dia perangai Yahudi? Salah satu perangai Yahudi tak sembahyang 5 waktu. Dia bukan masuk Islam. Orang Yahudi tak sembahyang, anak kita tak sembahyang. Serupa dua-dua.
Kita buat biar anak tak makan, kita suruh makan. Anak sakit, kita suruh makan ubat, kita pergi klinik. Anak tak semayang subuh, kita tak gerak. Bukan dekat pagi ni ustaz, tiap-tiap pagi tak angkit subuh. Tiap-tiap pagi anak kita ikut perangai Yahudi. Siapa punca anak jadi Yahudi? Cikgu duduk di sekolah. Mak ayah dia rumah sebab dia jumpa dengan anak dia hari-hari. Anak sakit gigi, tidur tak lena, dia kesian bawa pergi klinik. Anak sakit perut pukul 4 pagi bawa pergi klinik, masuk ICU pun tak apa. Pasal anak aku sakit, aku kesian. Anak dia nak kena bakar dalam neraka, dia tak kesian. Ada orang tanya, apabila anak kita tidur tak mangkit semayang, kita tak gerak. Pasal apa tak gerak? Kecil lagi. Ataupun kita kata biasa kita Allah. Lalu ulama' tu, seorang ulama' di Mekah, orang tanya, kalau anak kita tak semayang ni nak buat macam mana? Subuh tak mau mangkit. Lalu ulama' tu kata apa? Ulama' tu kata, kalau anak hang tengah tidur dalam bilik, tentu rumah hang terbakar. Hang nak biar anak hang tengah bakar dengan api dalam rumah tu kan, api gerak dia, jun lari keluar ke lepas. Sementara bomba nak sampai, kita lari keluar, takut terbakar. Dia kata kalau dengar rumah terbakar, anak kita duduk tidur, kita cepat pergi gerak dia, tak jaga kita ceruk ayam, kita usung dia keluar juga. Pasal apa? Nak selamatkan dia daripada dibakar api yang sedang memakan rumah dia. Dia kata kalau anak saya duduk tidur dalam rumah pukul 6 pagi, pukul 7 pagi, rumah saya tengah terbakar. Kalau saya sedang rumah terbakar, api tengah membakar dinding rumah, nak berjalan nak pergi ke makan satu rumah dah, maka saya cepat-cepat gerak anak saya bangkit, lari keluar dari rumah. Karena kalau biar, dia akan mati hangus terbakar dengan api. Lalu Tok Guru tu kata, ulama' tu kata, api di dunia hang tak mau bagi kena kat anak hang. Bila anak hang tidur tak bangkit sembahyang subuh, hang ligan dia sungguh-sungguh supaya dia bangkit untuk selamat daripada kena bakar api dunia. Api di dunia jauh lebih ringan daripada api di akhirat. Bila anak hang tak sembahyang subuh, dia nak kena api di akhirat 100 kali ganda, 70 kali ganda, 100 kali ganda daripada api dunia. Hang tak fikir api di dunia hang gerak dia, api akhirat hang biar dia kena bakar di akhirat. Pasal hang tak gerak dia. Pak cerdik, dia jaga api dunia, dia jaga api akhirat lebih daripada api dunia. Mak tak cerdik, dia jaga api dunia saja, api akhirat biar tak apa. Maka hadis kata sedemikian, ayat Quran kata sedemikian, ayat dalam surah Maryam ayat 59 dalam Quran juzuk 16. Kalau ikut Quran ni muka surat 309. Ayat dalam surah Maryam juzuk 16 ayat 59. Ayat ni kena ingat dan jangan sampai kena ke anak menantu cucu cicit kita. Apa ayat itu berbunyi? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ayat 59. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang, keturunan mai tak sembahyang, keturunan nu tak sembahyang, serta menurut hawa nafsu. Bila tak semayang dia ikut hawa nafsu. Hawa nafsu nak buat apa? Nak buat dosa maksiat. Orang tak semayang ni cukup senang terjemus ke dalam dosa maksiat. Aduk semayang tu pun kadang nak buat dosa, tambah tak semayang terus. Bila dia tak semayang, wattaba'u syahwat, dia akan menurut hawa nafsu, yakni dia akan melakukan dosa maksiat dengan rasa tak ada takut apa.
fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Dia pun akan kena siksa yang berat dalam neraka kerana tak sembahyang dan buat dosa. Tak sembahyang buat maksiat. Ayat 59 surah Maryam juzuk 16. Saya ulang ayat ni supaya kita boleh balik buka dalam tafsir tengok, dan kita jaga anak cucu kita jangan sampai tak sembahyang. Buat apa mengaji pandai sembahyang tak cukup? Buat apa kerja besar sembahyang tak? Pasal esok dia akan masuk neraka, dia heret dengan mak ayah sekali pasal mak ayah dia. Kita duk sembahyang cukup dah, nak masuk syurga tak boleh pasal anak heret. Anak kata mak ayah makin sembahyang tak gerak cek. Jadi anak masuk neraka punca mak pak. Sambungan ayat menawarkan ayat 60 surah Maryam, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Saya taubat dah, tak mau tinggal sembahyang, saya nak qada mana saya pernah tinggal, itu selamat tadi. Illa man taba, melainkan orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, serta beramal soleh. Orang yang ada tiga sifat ini, bertaubat, beriman, beramal soleh, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka itu akan masuk syurga. Wala yuzlamuna syai'a, dan mereka pula tidak dikurangkan pahala tidak sedikit pun, tidak dizalimi sedikit pun. Jadi kita baca bab binatang, ada binatang yang perlu diberikan kehormatan, ada binatang yang tidak dihormati. Binatang yang tidak dihormati maksudnya kita tak boleh hormat dia sebab dia Allah Ta'ala tak suka. Kalau kita jumpa dia, kita bunuh seperti cicak. Tapi orang tak boleh nak bunuh. Cuma binatang tak dihormati ni orang yang tak sembahyang, dia tak ada nilai. Walaupun bernilai dalam masyarakat, tapi di sisi agama, di sisi Allah dia tak bernilai, kerana dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Hadis kata as-salatu imaduddin, sembahyang itu umpama tiang bagi agama. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, siapa yang mendirikan sembahyang maka dia telah menegakkan agama, dia telah mendiri dan meninggikan agama. Wa man hadamaha wa man tarakaha faqad hadama ad-din, siapa yang meninggalkan sembahyang dia telah meruntuhkan agama. Jadi kita baca dua ayat Quran ni sudah cukup untuk mengisahkan diri kita jangan sampai sibuk terang mana pun tak peduli kepada sembahyang 5 waktu. Satu ayat tentang neraka saqar, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab dulu kami hidup di dunia kami tak sembahyang. Yang ni surah Maryam ayat 59. Dalam istilah kita hayawan ghairu muhtaram, orang tak sembahyang ni tidak diberikan kehormatan oleh syarak. Sembahyang sahnya, cuma hak mengaji dia berhenti, dia takut, dia berasa bimbang kalau tak sembahyang. Dia gagah sembahyang kalau orang mana pun. Atas lebuh raya pun kalau masuk waktu sembahyang nak habis dah, jam lebuh raya, dia berhenti parking tepi lebuh raya, sembahyang tepi lebuh raya. Jadi di mana-mana tempat ada orang tinggal sembahyang lah ni, kalau sebagaimana binatang tidak berharga, ada orang pun tak berharga, bahkan lebih teruk daripada binatang apabila orang tu tak sembahyang. Mana ayat kata orang lebih teruk daripada binatang? Allah berfirman ulaika kal an'ami bal hum adallu, mereka seperti binatang berkaki 4, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Jadi jangan buat ringan sembahyang ni, jangan buat ringan. Rata-rata tempat kita jumpa orang tak sembahyang, kadang-kadang sebab keturunan, kadang sebab kawan, kadang dengan sebab
Macam-macam alasan. Orang tak sembahyang ni dua. Satu bersembahyang tak sembahyang, tak wajib. Tu kapiak terus. Hak wajib dia berubah kata tak wajib, tu kapiak. Sebahagian lagi orang tak sembahyang, segan. Ni fasik. Dua-dua tu tak mau ada dalam masyarakat. Tinggal sembahyang kerana kata tak wajib, murtad, bukan Islam. Tinggal sembahyang kata tahu kata wajib tapi gagah nak tinggal, siapa tinggal, segan. Itu fasik dan zalim. Dosa besar tak sembahyang. Dosa tak sembahyang ni dosa besar. Jadi ada kitab cerita tentang dosa-dosa besar. Dosa tak sembahyang disebut hayawan ghairu muhtaram. Tajuk kita tak berjalan duduk kono aku tu. Tapi hak tu lebih penting pada ni. Hak ni kita bab kucing, kita tak belah kucing tak. Tapi belah orang tak sembahyang ada kadang-kadang. Nak makan tak sembahyang, jiran tak sembahyang, kawan-kawan di sekolah tak sembahyang. Kawan saya ada mengajar di sekolah, dia suruh anak murid dia angkat tangan. Hampa tadi sebelum main sekolah mengaji kat aku ni, ada orang yang subuh cuma angkat tangan. Tu dia daripada 40 orang, lebih 30 tak main subuh. Patut aku mengajak hampa tak mau jadi elok. Mayang subuh pun tak. Nak buat macam mana? Di mana-mana ada orang tak sembahyang lah ni. Melainkan orang yang mengaji. Bila kita mengaji, kita dengar orang baca kitab, kita dengar baca hadis. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan orang lain daripada terjerumus ke dalam amaran ayat-ayat sedemikian. Jadi ayat kita jumpa, terjemahan pun dah ada, tinggal kita nak kawal diri kita jangan kena macam perangai buruk yang kita jumpa dalam ayat yang Allah murka, golongan yang Allah murka, yang tak sembahyang dan melakukan perkara yang menempuh neraka, wal'iyyazubillah. Baik, binatang terbagi dua, muhtaram wa ghairu muhtaram. Yang ketiga, yang pertama tak kurung dan tak lepas cari makan. Yang kedua, kita bagi makan dan bagi minum. Yang ketiga, tidak memudaratkan binatang itu dengan kemudaratan yang dia tak mampu nak tanggung, seperti membebankan ke atas binatang itu dengan barang yang lebih yang dia tak mampu bawa, atau memaksa dia berjalan jauh. Kita naik, yang tu zaman dulu lah, orang naik kuda, naik unta, sampai tengah jalan kena berhenti bagi rehat sat. Zaman lah kita naik kereta. Kereta bukan binatang, tapi kita berhenti rehat juga kerana nak bagi sejuk enjin sat. Orang bawa bas pergi Kuala Lumpur, orang berhenti di Sungai Perak. Orang bawa kereta pun berhenti, sama ada nak rehat tuan tu sendiri yang bawa, takut terlena ni tengah bawa, dan merehatkan kenderaan dia bagi sejuk enjin sikit segi nak semua perjalanan. Dikiaskan kepada merehatkan binatang dalam musafir. Dalam hadis Imam Muslim dan lainnya, Nabi SAW bersabda, "Idza safartum fil khasbi fa'atul ibila haddan minal ard." Kalau kamu bermusafir melalui di satu kawasan yang subur, tanah yang subur, maka berikan kepada untamu itu habuan daripada bumi. Kalau zaman dulu naik unta sampai tempat yang ada subur, rehat saat bagi unta tu menikmati makanan di situ. Allah tak ada, tak naik unta dah, kita naik kereta, tapi masih dituntut rehat untuk kita yang naik kereta dan merehatkan kenderaan kita supaya tak terlajak panas. Bukan kita nak pergi Johor, tekan enjin, start enjin tu, berhenti Johor terus. Dah ada 1-2 tempat dia berhenti untuk rehat. Naik bas pun begitu, naik kereta sendiri pun begitu. Dalam riwayat yang lain, ya ayyuhal ba'ir
Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepada unta dia ketika dia nak mati. Dia bersembang dengan unta dia. Dia kata apa? Ya ayyuhal ba'ir la tukhasimni 'inda rabbik fa inni lam akun ahmiluka fawqa taqatik. Wahai unta, kamu jangan musuhi aku di sisi Tuhanmu di akhirat kelak. Jangan dakwa aku di akhirat kelak, wahai unta yang kubela. Aku tidak pernah memikulkan kepada engkau lebih daripada kemampuan engkau. Lori dia ada berat dalam muatan, berat dengan timbangan dia. Kereta pun ada had dia. Kalau terlajak berat, bahaya. Binatang pun begitu juga. Dia boleh bawa dekat 50 kilo, kita buh sampai 100 kilo. Jangan membebankan lebih daripada kemampuan dia. Riwayat Imam Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum thalathatan 'ala dabbatin farjumuhum hatta yanzila ahaduhum." Apabila kalian nampak 3 orang menaiki satu ekor binatang, maka lontarlah mereka sehingga turun oleh salah seorang mereka. Binatang seekor yang naik sampai 3 orang, berat-berat tu, semua tuan terang punya badan, menyenyet binatang tu. Maka Rasulullah kata baling yang ketiga batu supaya turun seorang. Nah, abang kata jangan naik sampai teruk binatang tu. Dekat 2 orang okey. Kalau 3 orang tak sesuai. Itu zaman dulu, zaman lah kita tak naik kuda, tak naik unta. Sekadar kita tahu daripada hadis difahami binatang juga ada perasaan yang perlu jaga, ada kemampuan yang perlu dijaga. Jangan sampai kita sendiri tak sanggup nak bawa benda-benda berat, tapi binatang kita belah, kita paksa dia buat kerja berat lebih daripada kemampuan dia. Kalau binatang pun kena jaga lagu tu, tambah membantu rumah. Kita ada membantu rumah, kita suruh dia kerja sampai tak ada rehat. Bantu rumah tu manusia lebih daripada binatang. Sat suruh masak, sat suruh basuh, sat suruh setrika, sat suruh basuh kereta, sat curi pokok bunga. Kawan tu tak boleh rehat, tak ada masa rehat. Gaji bagi murah, tapi kerja lebih pada ingat-ingat kita penat dengan jantung balik Indonesia. Sebab tuan rumah dia paksa kerja tu sampai kena batuk kering kau tu. Tuan rumah kata biar aku bayar gaji apa ratus. Kalau hang duduk tempat dia jadi bos, hang jadi pekerja, hang tak sanggup buat kerja macam hang paksa dia. Hari-hari kena beletiak, panas telinga kau tu. Hadis kata as-salah wa ma malakat aymanukum. Di antara perkataan yang akhir keluar daripada mulut Nabi SAW ketika nak wafat, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah sembahyang dan jagalah hamba yang kamu miliki. Hamba zaman dulu lah tak ada hamba dah, maka dikiaskan kepada hamba itu dalam kitab Syekh Atiyah Saqar ada rahimahullah, dalam kitab Dr. Wahbah Zuhaili pun ada. Dia kiaskan kepada pembantu rumah yang kita bayar gaji ke dia. Sebagaimana kita tak boleh paksa dia bekerja lebih daripada kemampuan dia, kena ada masa rehat sama. Maka begitu juga binatang pun sama, kena ada rehat, orang pun kena ada rehat. Cuma kita marah kadang-kadang pekerja ni dia malas sungguh, tu memang kita kena marah. Tapi kalau kita suruh lebih daripada had sampai dia kena penyakit teruk punca pada kita, itu kita kena muhasabah. Kita bertaubat, balik istighfar. Kalau aku jadi pekerja, dia jadi bos, dia paksa aku kerja macam aku paksa dia lah ni, apakah aku sanggup? Tak sanggup. Maka jangan kita memaksa orang yang bekerja dengan kita lebih daripada kadar tenaga dia, maksudnya sampai tak rehat langsung, tak boleh. Kena ada, jangan memaksa dia bekerja lebih daripada kemampuan, maksudnya kena ada rehat.
Ada muttikhadhil hayawan, tidak menjadikan binatang itu alat untuk kita berhibur. Saja syok-syok ambil burung, ambil ayam, ikat di pokok, sambil jalan ambil baling. Buat pertandingan menatang. Pertandingan lomba lari kura-kura. Ada di negeri mana buat nak tahu tak? Dia minyak cak kapak lari dah cukup tanah. Pergi lawan menatang. Jadikan binatang itu alat untuk berhibur, seperti menjadikan dia tujuan untuk berlumba. Contoh pada hari ini dia kata sini musara'ah as-siran, belaga lembu. Belaga lembu tu hukum dia haram. Kita syok tengok duk sorak lembu belaga, padahal dia sakit. Kita punya pasal nu tempat orang putih orang duk buat. Depa ni bukan dia kira, depa bukan ikut Islam, depa orang kafir. Kita Melayu orang Islam pun duk pelaga kebau, pelaga lembu, pelaga ayam. Ayam luka, tanah luka tadi kita duk kira sorak. Teruk lagi main judi pula. Ayam menang-menang terima duit. Tuan ayam mana kalah banyak duit. Pelaga ayam pun ada dalam kampung. Lah mungkin kurang dah, dulu banyak. Pelaga kebau zaman dulu, pelaga lembu. Menjadikan binatang sebagai alat untuk kita berhibur semata-mata. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma melintas di sisi sekumpulan pemuda Quraisy yang menegakkan ataupun yang mengikat seekor burung. Wahum yarmunahu, depa baling burung tu. Ikat burung kerja baling. Siapa pakar pergi kena burung tu, burung yang sakit. Kita duk syok lawan baling. Lawan panah burung tu. Maka ia berkata kepada mereka itu, Nabi, inna Rasulullah SAW la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhun gharadan. Hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang orang yang menjadikan sesuatu yang ada roh sebagai tempat tujuan, tempat pertujuan untuk main-main, bagi kena siapa pakar baling menatang tu. Yang kelima, semua 6 perkara, 1-2 minit ni. Berbuat baik kepada binatang ketika disembelih. Yakni dengan maksud berbuat baik dengan menggunakan pisau yang tajam. Jangan asah pisau depan dia, makruh. Bila kamu nak membunuh, bunuhlah dengan cara terbaik. Bila kamu nak sembelih cara terbaik. Naklah menajamkan oleh seseorang kamu akan pisaunya dan merehatkan akan sembelihannya. Yang terakhir, mengacau anak burung. Kita cerita dah kemarin hadis tu. Riwayat Imam Abu Daud, anna Nabi SAW kana fi safarin wa ma'ahu ba'du ashabi fa dhahaba li ba'd sya'ni. Nabi SAW dalam satu musafir bersama para sahabat, baginda pergi kerana sebahagian tujuan. Sekumpulan ambil 2 anak burung milik seekor burung. Maka burung tu cari. Maka Nabi SAW melihat dan bersabda, man faja'a hazi biwaladiha, siapakah yang menyakiti ibu burung ini dengan anaknya, ruddu waladaiha ilaiha, kembalikan 2 anaknya kepadanya yang diambil. Hadis-hadis yang kita bacakan ini menunjukkan rahmatnya Islam dan rahmatnya Nabiul Islam Nabi Muhammad SAW dengan binatang, dan menuntut kepada kita bersifat belas kasihan kepada binatang. Akan datang kita cerita tentang binatang-binatang yang mudaratkan. Apakah pandangan agama? Mungkin pagi esok kita sambung sebelum kita berpindah kepada ayat-ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
La haula wala